Dalam kita berbuat baik kepada ibu ayah kita, janganlah lupa kita kena buat baik juga dengan frontliners kita, terutama mereka yang menjaga sempadan negara, tak kisahlah polis ke, tentera ke, rela ke, apa-apa kan. Jadi pagi ini kita nak berbicara berkaitan dengan benteng khas di perairan Selangor bersama dengan SAC Rosman bin Ismail yang merupakan Komander Pasukan Polis Marin KDNKA PDRM Bukit Aman. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Pagi-pagi ceria je tuan pagi ini kan. Jadi pada pendapat tuan kan, sejauh mana keberkesanan operasi bersepadu yang dilaksanakan menerusi operasi benteng ni kan, sebab memang dah dalam paper kita dah selalu nampak dah highlight dah benteng diteruskan. Jadi macam mana setakat ini? Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada TV Al Hijrah dan juga pihak NTF kerana memberi peluang pada saya untuk memberi penerangan berkenaan dengan benteng. Okey, kita kena lihat pertama sekali tentang objektif benteng itu tersebut. Kalau kita tengok pelaksanaan objektif benteng itu pada asalnya adalah untuk memperkukuhkan kawalan sepadan kita. Kita nak menyekat kemasukan pendatang asing tanpa izin. Dan dia ada kaitan dengan untuk menyekat penularan COVID-19 ke negara kita. Kemudian kalau kita tengok dari segi kebersekanan, bila adanya dengan benteng tu, maka kita tengok dekat situ ada melibatkan penggembelingan aset-aset rondaan. Kalau kita tengok dulu mungkin ada agensi-agensi dia akan bertindak bersendirian. Tapi dengan melalui benteng ni kita dapat menyelaraskan maknanya dari situ ada komponen darat dia, ada komponen udara dia, ada komponen laut dia. Dan daripada situlah aset-aset dapat digembelingkan, kekuatan kita dapat disatukan dan memudahkan kita untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita untuk mengawal perairan. Maklumlah kerana perairan kita tu begitu luas, perairan kita begitu luas. Jadi atas perkara itulah kita perlu ada satu mekanisme bagaimana agensi-agensi ini dapat saling bekerjasama antara satu sama lain. Okey, jadi tuan, kalau kita tengok kan semenjak PKP dulu lagi kan, bila negara jiran kita dilanda pandemik COVID-19, ramai kita nak nampak macam parti ni nak masuk Malaysia sebab kita nampak situasi COVID di Malaysia agak terkawal berbanding negara-negara jiran kita. Jadi sejak benteng dilaksanakan, adakah ia membantu meningkatkan pencapaian dan keberhasilan komponen maritim PPM tu dalam membantu usaha mengekang kehadiran pendatang tanpa izin ni dan juga jenayah rentas sempadan ini? Apabila dalam pelaksanaan benteng ni, kalau kita tengok tu memang jelas sekali lah. Memang ianya dapat mempertingkatkan pencapaian dan keberhasilan komponen maritim khasnya pasukan polis marin tu. Kalau kita tengok dari segi keseluruhannya, kalau kita tengok kan daripada bulan Mei 20 tahun 2020 hingga 12 Disember 21 tu, kalau kita tengok keseluruhan kes yang diperolehi oleh benteng ini adalah sebanyak 11,700 lebih. Kemudian parti ditangkap lebih kurang 17,000. Kemudian tekong ditangkap 1,225. Kemudian rampasan sehingga mencapai hampir 700 juta. Kemudian dari segi PDRM tu sendiri, kalau kita tengok tangkapan yang dihasilkan oleh PDRM tu, kalau kita tengok parti tu lebih kurang dalam 2,000 lebih daripada PDRM saja. Kemudian tekong dalam 1,200 dan kemudian rampasan aset melibatkan daripada PDRM tu sedikit 531 juta. Jadi kalau kita tengok tu, maknanya dari segi pencapaian keberhasilan tu memang agak jelas dengan pelaksanaan benteng ni. Okay, jadi tuan, kalau kita tengok kan, kita ada berbaki lebih kurang separuh bulan sebelum kita memasuki tahun 2022. Jadi pandangan tuan Rosman, apakah aspek yang perlu diberikan perhatian ke arah memantapkan lagi operasi benteng untuk tahun 2022 ni? Kalau kita tengok untuk memantapkan operasi benteng bagi tahun 2021 ni, kita tengok sudah tentulah kalau kita tengok tu apabila kita duduk dengan agensi-agensi lain, kalau kita tengok dari segi aset rondaan tu sendiri, ada agensi yang mempunyai aset yang lebih daripada 20 tahun ataupun 30 tahun. Jadi aset-aset ni sebenarnya sekiranya boleh, maknanya kita memerlukan aset-aset yang baru. Itu maknanya kita perlukan aset yang baru. Selain daripada itu, penambahan aset. Kerana apa?
kalau kita tengok tu jenayah rentas padan ni, kalau tengok tu dia semakin hari kadang-kadang dia punya trend tu agak berubah kerana dia. Jadi atas perkara tu kita perlukan aset-aset rondaan yang baru, dan selain daripada tu kita juga memerlukan alat-alat bantuan yang baru dari segi untuk pengintipan dan sebagainya. Okay, jadi Tuan, kalau kami difahamkan, NTF akan mengadakan satu operasi khas di perairan Selangor sebagai langkah deterrence dalam mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin. Jadi mungkin Tuan Rosman boleh jelaskan kepada penonton, sebab kadang-kadang penonton ni macam dia nampak je perkataan NTF tapi dia tak tahu apa maksud NTF. Apa pula NTF ni kan? Mungkin boleh terangkan. Okeylah. Kalau kita tengok tu daripada national, mana NTF tu National Task Force tadi. National Task Force tu, kalau kita tengok National Task Force tu, dia sebenarnya kalau kita tengok dia dipengusikan bersama oleh Panglima Angkatan Tentera dan juga Ketua Pilihan Negara. Kan di bawah dia tu ada elemen-elemen yang saya nyatakan tadi, bahawa dia ada komponen laut dia. Kalau komponen laut tu dia ada APMM, dia ada TLDM dan dia ada Polis Marin dan juga ada beberapa agensi lain. Kemudian daripada darat tu kita tengok ada tentera dan juga ada PJA dan juga ada beberapa agensi yang lain. Dan kemudian daripada udara tu kita tengok dia ada komponen. Daripada komponen udara tu dia ada tentera udara, kita ada unit udara APMM dan juga unit udara polis. Jadi kemudian menyentuh tentang mengapa dilaksanakan operasi itu di kawasan Selangor. Kita tengok Selangor tu kalau kita tengok dari segi statistik tangkapan agak tinggi dari situ, dan kita maklumat mengatakan bahawa kemasukan tu di kawasan Selangor tu adalah lebih tinggi. Jadi atas perkara itu kita memberi fokus kepada kawasan Selangor tu untuk dijadikan sebagai satu tempat. Selain daripada itu juga pelaksanaan ini juga adalah untuk menguji tahap kesiapsiagaan agensi-agensi yang sedia ada, untuk menguji tahap kemampuan mereka, untuk menguji tahap komunikasi peralatan yang dia ada semasa operasi atau latihan itu akan dilaksanakan di tempat tersebut. Itu dia. Dan kita juga difahamkan NTF bersama dengan pejabat daerah Kuala Langat akan menganjurkan program walkabout dan engagement aspirasi keluarga Malaysia bersama dengan penduduk setempat. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan, adakah program ini dibuka untuk orang awam ke, macam mana ke? Sudah tentu program ini dibuka untuk kepada orang awam, dan kita pun ada inisiatif kita dan tumpuan kita adalah untuk menjadikan rakyat atau penduduk situ mata dan telinga kerajaan. Kalau kita tengok selain daripada itu, program itu juga kita untuk mendidik masyarakat kita supaya dia tidak terlibat dalam bersekongkol dengan penjenayah, dan kita nak memberitahu kesan daripada itu. Selain daripada itu, di tempat tu juga kita ada membuka beberapa bus-bus yang menunjukkan tentang pasukan keselamatan kita. Bila tu Tuan? Bila tu? Tarikh dia, waktu dia? Tarikh dia akan diadakan pada penghujung Disember? Pada hujung Disember. InsyaAllah. Jadi kalau nak tahu maklumat lanjut, mungkin boleh hubungi mana-mana cawangan lah kan, Tuan kan? Nak tahu maklumat lanjut berkaitan dengan program tersebut. Jadi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada SAC Rosman bin Ismail, Komander Pasukan Polis Marin KDNKA PDRM Bukit Aman, kerana berkongsi dengan kita maklumat berkaitan dengan benteng khas di perairan Selangor. Jadi moga-moga dengan maklumat yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat kepada penduduk Malaysia, terutamanya mereka yang duduk di sekitar Selangor, supaya menyantuni mereka, supaya lebih berhati-hati kalau ada maklumat-maklumat tu. Kalau boleh kita share-sharekan supaya kita dapat mengawal sempadan negara kita, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum selepas ini.